Baik Zahid, terima kasih. Program Citra Warna Keluarga Malaysia yang berlangsung sejak semalam dilaksanakan dengan menitik beratkan SOP COVID-19. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, dalam kegigihan kementerian mempromosi semula sektor pelancongan, pihaknya tidak sekali-kali mengabaikan keselamatan dan kesihatan orang ramai. Datuk Seri Nancy menjelaskan bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengunjung, semua tempat pameran, gerai makanan serta lokasi persembahan seni adalah di ruangan yang berpagar bagi mengawal pergerakan orang ramai agar tidak berlaku kesesakan. Kemasukan juga hanya melalui pintu utama. SOP entry dia ada 3 entry. Jadi kita memang ketat dari segi SOP-nya dan saya nampak even enforcement kita pun memang very strict. Tambahnya, kemasukan ke setiap ruang aktiviti juga perlu mematuhi SOP yang ditetapkan seperti mengimbas MySejahtera selain perlu melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Kanak-kanak bawah 12 tahun adalah tidak dibenarkan. Selain itu, pengunjung adalah diwajibkan memakai pas bagi menghadkan bilangan kemasukan pada satu-satu masa supaya penjarakan sosial dapat dijaga. Datuk Seri Nancy menyatakan demikian dalam sidang media selepas melawat Festival Craft bersempena penganjuran program Citra Warna tersebut di Tebingan Kuching yang akan berlangsung sehingga Ahad ini. Dalam pada itu, kementerian tersebut mensasarkan 50,000 pengunjung ke program 4 hari itu yang pertama kali diadakan di Sarawak. Program pelancongan terbesar dalam negara itu meliputi Festival Craft, Bazar Makanan, Festival Gendang, Pameran Jabatan dan agensi serta persembahan kebudayaan. Baik saudara, dalam pada itu, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak telah merangka beberapa program promosi secara fizikal tahun ini sebagai inisiatif untuk terus membantu usahawan kraft tempatan memasarkan produk mereka yang terkesan akibat penularan COVID-19. Pengarahnya Azran Arif berkata, sepanjang penggantungan sektor ekonomi, Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak telah memperkenalkan 2 platform digital iaitu eCraft Bazaar dan mycraftshop.com. Kedua-dua platform itu ujarnya telah banyak membantu usahawan kraft tempatan. Sambutan menerusi platform itu sangat menggalakkan dengan terdapat 289 usahawan bagi eCraft Bazaar dan 95 usahawan mycraftshop.com yang terlibat dalam penjualan dan pemasaran dalam talian itu. Azran yang ditemu bual menerusi lintas langsung dari Sarawak dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1 hari ini menambah untuk permulaan tahun ini pihaknya menganjurkan beberapa program fizikal antaranya promosi Kraft Aidilfitri di Kuching dan Kraft on the Go di Miri dan Bintulu. Menyentuh mengenai penyertaan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak semasa program Citra Warna Keluarga Malaysia yang sedang berlangsung, beliau berkata ia merupakan satu permulaan positif buat usahawan kraft tempatan untuk menjual produk mereka secara langsung kepada pembeli setelah 2 tahun terhenti. Jelas beliau, pihak Kraftangan menawarkan pemberian diskaun sebanyak RM30 bagi setiap pembelian produk kraft. Sarawak memperkenalkan mekanisme baru dalam pemberian subsidi kepada petani untuk mengurangkan pembaziran. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, pemberian bantuan baja atau peralatan akan disalurkan berdasarkan keperluan yang dikemukakan petani mahupun nelayan dan bukannya menerusi jadual pengagihan. Jelasnya, kaedah pemberian tanpa meninjau hasil dapatan merupakan kerugian jika penerima tidak memanfaatkan pemberian terbabit. Dedahnya lagi, ada dalam kalangan penerima menjual pemberian subsidi pada harga yang lebih rendah kepada pihak ketiga. Let them tell us apa yang dia mau, kita bantu. Memang sudah ada, they have the data. Dia yang memerlukan apa-apa pun itulah yang kita berikan. Kalau tidak, we are putting target kita tidak betul. Datuk Seri Stephen bercakap kepada media selepas lawatan rasmi ke Pusat Penyelidikan Pertanian Semengguk, Padawan hari ini. Ini merupakan lawatan pertama beliau sebagai Menteri Pemodenan Pertanian sejak menjawat portfolio berkenaan Januari lepas.
Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura status dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation SFC sedang memperjuangkan inisiatif AHDOP and Orang Utan untuk mendapatkan sokongan dan sumbangan ke arah memelihara dan memelihara habitat semula jadi orang utan. Program yang sedang berlangsung dan akan berakhir 31 Mac depan menyediakan peluang kepada orang ramai untuk menaja Oha, seekor anak orang utan berusia 2 tahun dari Pusat Hidupan Liar Semenggoh. Sumbangan akan digunakan untuk usaha pemeliharaan dan pemeliharaan pusat tersebut yang merupakan langkah penting untuk melindungi habitat orang utan yang merupakan spesies terancam. Menurut Controller Hidupan Liar Sarawak dan Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Atun, pihaknya amat berbesar hati dapat bekerjasama dengan status dalam misi mempromosi serta melindungi orang utan selain mendidikkan halayak global tentang pelindungan biodiversiti dan alam sekitar. SFC katanya telah memainkan peranan penting dalam memelihara orang utan selama ini dan Pusat Hidupan Liar Semenggoh yang ditubuhkan pada 1975 merupakan pusat utama usaha tersebut. Sementara itu, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Status Puteri Rozana Soraya berkata pihak yang mahu menaja OHA boleh menyumbang RM170.82 atau $55 Singapura untuk usaha pemeliharaan selain pembiayaan operasi harian Pusat Hidupan Liar Semenggoh termasuk memastikan bekalan makanan yang mencukupi bagi orang utan. Maklumat lanjut mengenai program ini boleh didapati di laman sesawang adoporangutanssarawak.com.sg atau thesmartlocal.com/read/adopt-n-orangutan/. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi.